3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar saudara, siapakah yang bermula, sila like ruangan ini. Nama tak keluar. Oh ya, apa khabar Syahar? Surah Azmi, apa khabar Mi? Waalaikumsalam, selamat malam. Apa ini? Eden Awang Tahir, silakan menghadap. Elis Alam Kadir, Adnan Harun, Syahrudin Salim, apa khabar? 4 tulang kerat, 4 tulang kering. Mak Azmi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Newcastle, okey. Molek-molek belakang dah. Salam saudara Felix, Ibrahim Cik Moda, Syah Ibrahim, Abu Samah dari Puchong, Haslina, ini Ruby, apa khabar? Jadi yang lain yang tak sempat saya sebutkan nama satu persatu, sebagaimana saya katakan bahawa saya akan melayari semula nanti. Boleh juga kita berkombinasi tapi tidaklah secara live. Saya minta maaf sebab banyak yang masuk hari ini. Cuma saya perlukan saudara supaya kita ada video like ni dan share. Sebab malam ini ada banyak benda ya Saudara Fuad. Malam ini banyak benda kita nak bercakap soal perlembagaan. Bagaimanapun sebelum saya kita berbual tentang apa yang berlaku hari ini dan sebagainya, saya ingin memberi laporan. Hari ini jumlah terkumpul warga dunia yang dijangkiti oleh virus corona terus meningkat kepada 41,396,754 orang. Dan ia mengundang kematian terkumpul sejumlah 1,133,699 korban. Di Amerika juga turut menyaksikan peningkatan yang begitu mendadak. 8,354,300 orang warganya dijangkiti wabak tersebut dengan kematian terkumpul sejumlah 222,416 orang. Dan di negara kita pula hari ini jumlah jangkitannya adalah seramai 710,000 orang. Jadi warga kita terkumpul yang dijangkiti oleh wabak virus corona sudah 24,514. Import seorang. Dengan kematiannya hari ini agak mendadak iaitu 10 orang. Menjadikan jumlah mereka yang terkorban kesan daripada virus corona adalah 214 orang. Sabah masih lagi merupakan kawasan tertinggi, 528 orang. Jumlah terkumpul di Sabah rupanya, dapatan saya adalah 10,396 orang telah dijangkiti oleh virus corona. Di Labuan ada 19 orang hari ini. Jadi jumlah terkumpul 217. Sarawak 2 orang. Jumlah terkumpul 772. Selangor 62 orang. Jumlah terkumpulnya ialah 3,804. Sementara di Pulau Pinang, 39 orang menjadikan jumlah terkumpul 731. Yang terkumpul ini adalah sejak virus corona ini menyerang negara kita ya daripada bulan Julai yang lalu. Di Kuala Lumpur ada 11 orang. Jumlah terkumpulnya 2,920. Di Perak ada 4 orang dengan jumlah 449 terkumpul. Negeri Sembilan 37. Di Johor ada 4 orang hari ini, jumlah terkumpul 845. Terengganu ada 2 kes. Jumlah terkumpul 1,661. Pahang 1,352. Perlis masih kosong. Jadi jumlah terkumpul sejak dulu lagi baru 38 orang. Kelantan juga hari ini sifar. Tidak ada jangkitan. Jumlah terkumpulnya sejak daripada virus ini menyerang adalah sejumlah 178 orang. Melaka juga sifar. Dan Putrajaya juga sifar. Jadi kita berdoa agar virus corona ini segeralah beredar daripada bumi bertuah ini. Ya. Jangan lupa bila ada virus corona ni, dendeng manis menantu saya tu jangan lupa. Iaitu
Dending Manis Siti Farehah. Kalau nak rasa boleh telefon dia 017 711 4300. Saudara, baginda Rasulullah SAW bersabda, katanya, wahai hakim, harta itu hijau dipandang dan manis dirasa. Siapa yang mendapatkan harta dengan kelapangan hati tanpa rakus, artinya hartanya akan diberkati. Namun sesiapa yang mendapatkan harta dengan rakus, hartanya tidak akan diberkati. Jadilah dia seakan orang yang makan namun tidak kunjung kenyang. Itu sabda junjungan Rasulullah SAW menurut hadis Muslim nombor 1035. Hadis ini menunjukkan bahawa rakus adalah sebab hilangnya keberkahan harta. Kalau kita terlalu rakus, maka harta kita tidak ada keberkatan daripada Allah SWT. Sebaliknya, qanaah atau merasa cukup dengan rezeki kurniaan Allah merupakan pentingnya kita mendapat keberkatan harta. Jadi harta yang sedikit yang kita respon dengan qanaah adalah harta yang berkah. Harta yang berlimpah ruah namun didapatkan dalam dengan rakus adalah harta yang tidak barokah. Orang yang dalam memburu harta tidak semestinya mendapat harta yang banyak. Jadi boleh jadi harta yang banyak itu kalau diambil, dicari melalui rasuah, dengan mencuri, merompak, menipu, macam Macau scam itu adalah tidak diberkati. Ya, saudara Zainuddin Din, saudara Dian Shah kalau dari kaum baru, saudara Muazmi, do order, okey, 3 Abdul, ya, Yahya Abu Hashim, apa khabar ya, orang Manjung. Baik, itu kita usai tentang sabda junjungan. Hari ini seluruh negara, saya hari ini saja dalam telefon saya ni sampai nak habis bateri. Sebab terlalu banyak saya menerima telefon, banyak menerima kiriman mesej yang bertanyakan saya tentang keputusan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri mengadakan persidangan mesyuarat tergempar kabinet pagi tadi. Dan dari segi media sosial mengumumkan kemungkinan diadakan perintah darurat. Ya. Persoalannya sekarang, rakyat semakin menderita. Ya. Rakyat semakin menderita hanya kerana disebabkan larangan pergerakan PKP yang kita lalui lebih kurang 4-5 bulan yang lalu. Dan boleh dikatakan kesan daripada PKP itu, setiap bulan sejumlah 1,000 orang diisytiharkan muflis. Perniagaan terhenti. Ratusan ribu hilang pekerjaan. Pengangguran meningkat hampir 2 juta orang. Dan sebenarnya rakyat terus bingung. Kerana mereka terhimpit dan tersepit. Jenayah pula berlarutan meningkat. Jadi, 7 bulan lalu kita mengalami perintah kawalan pergerakan kesan daripada virus corona. Rakyat akur, duduk di rumah. Tak ada masalah. Tapi kalaulah COVID-19 ini jadikan alasan untuk kerajaan mengumumkan darurat, tentunya ia menimbulkan persepsi kepada rakyat apakah mungkin disebabkan persidangan parlimen sudah hampir. Jadi sejauh mana mudaratnya COVID-19 ini? Kerana di Amerika, sebagaimana saya laporkan tadi, berjuta dijangkiti oleh virus corona. Ratusan ribu meninggal. Begitu juga di England, di negara New Zealand. Mungkin apa yang berlaku di Filipina. Duterte mengumumkan bahawa negaranya ditutup. Seperti darurat jugalah. Mengadakan perintah kawalan terhad dan pihak-pihak berkuasa, penguatkuasa mula memenuhi kota raya Manila dan sebagainya. Itu di Manila yang memang jumlah
virus coronanya terlalu tinggi yang tidak mampu lagi ditangani oleh pihak pemerintah. Jadi kita di sini kita akan bertanya, sejauh mana mudaratnya COVID-19 ini hingga terpaksa diwujudkan perintah darurat. Cik kata Muhyiddin memang gila kuasa betul ya. Fikir pasal perut mereka. Jadi saya rasakan macam di Thailand ya. Di Thailand memang perlu ada pemerintahan darurat. Itu bukan kerana COVID-19, bukan kerana serangan virus corona. Di Thailand, apa yang berlaku? Ia berpunca daripada kesan rakyatnya menentang sistem pemerintahan negara tersebut. Maka berjuta rakyat turun ke kota Bangkok mengadakan unjuk rasa, mengadakan satu demonstrasi yang kabarnya terpaksa diwujudkan perintah darurat. Itu pun tidak membuatkan rakyatnya berundur. Masih lagi kabar, saya dapat menerima berita mengatakan masih lagi berterusan. Begitu juga di Indonesia. Di Indonesia, belum lagi ada perintah darurat. Sedangkan di seluruh Indonesia, seluruh kepulauan, kota-kota besar, rakyatnya bangun menentang. Para demonstrasi, para demonstran bertempur dengan pihak penguasa. Yang kita boleh lihat di kota Jakarta, di Bali, di Bandung, di Surabaya, boleh katakan di mata-mata kota. Mereka mengadakan tunjuk perasaan dan ada yang bertempur, ada yang bangunan terbakar, ada kenderaan terbalikkan. Tapi itu bukan kerana virus corona. Ia adalah disebabkan oleh pemerintah melaksanakan ataupun meluluskan rang undang-undang omnibus secara tergesa-gesa. Kerana rakyat tidak tahan dengan keadaan begitu sebab mereka melihat saudara Saleh Talib ni darurat politik. Biar saya jelaskan satu-satu. Bezanya macam di Jakarta. Kerana rang undang-undang itu diluluskan, maka rakyat tidak bersedia untuk mengizinkan pemerintah terus meluluskan undang-undang omnibus itu. Kerana kerugian banyak berpihak kepada masyarakat pekerja. Dan ini menguntungkan syarikat-syarikat gergasi, syarikat-syarikat besar. Jadi kerana itu rakyat bangkit menentang. Dan demonstrasi itu dilakukan oleh kaum pelajar, guru-guru dan kaum buruh. Jadi dalam keadaan kita di sini, hanya kerana alasan COVID-19, saya rasa tak sepatutnya. Itu sebab pagi tadi saya dapat sekitar dalam pukul 12 tengah hari tadi, kononnya ada berita mengatakan Kabinet, itu Jemaah Menteri telah pun meluluskan untuk mewujudkan perintah darurat. Dan yang amat berhormat Perdana Menteri kabarnya telah pergi ke Kuantan untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong, yang kebetulan hari ini hari Jumaat, Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong mengadakan kunjungan di makam ayahandanya dan sebagainya. Jadi dalam keadaan mesti nak buat juga. Jadi Perdana Menteri terus ke sana minta izin daripada Tuanku untuk mewujudkan perintah darurat. Kalau ini berlaku, jadi saya bertanya pada diri saya sendiri, kenapakah harus pemimpin bercanda dalam pesta air mata rakyat? Mereka yang menambah menteri, timbalan menteri yang mendapat pendapatan puluhan ribu, tak ada masalah. Mereka duduk menyandar aja di belakang kereta. Duduk hebat menyandar. Tetapi rakyat tersandar. Rakyat tersandar kerana tak tiba-tiba, kalau diadakan tiba-tiba saja darurat, mana nak cari wang? Mana nak cari makanan? Persiapan makanan bagaimana? Apakah kedai-kedai mempunyai kecukupan? Cukup ke makanan? Dawang Zah, Assalamualaikum Datuk dan sahabat-sahabat semua. Kami alu-alukan pencerahan Datuk. Saya nak bagi tahu pandangan saya bahawa dalam keadaan begini tidak ada keperluan saya kata. Jadi, dalam keadaan begini, apakah kerana kekhawatiran Perdana Menteri bahawa sebab kita akan mengadakan persidangan Parlimen lebih kurang dalam 10 hari lagi ataupun 9 hari lagi. Jadi adakah kerana beliau diburu oleh mimpi ngeri bahawa akan berlaku usul undi tidak percaya terhadapnya dan entire kabinet, atau mungkin bajet yang dibawa itu mungkin akan ditolak. Jadi kalau itu alasannya beliau mengadakan
perintah ini darurat, saya rasa tak ada kewajaran. Kita bersama berdoa agar Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong berlapang dada dan memikirkan tentang kepentingan rakyat. Sebab kalaulah darurat, tentulah keadaan ini menyukarkan kehidupan rakyat. Bagi kita yang paling penting adalah rakyat. Rakyat sudah ditekan. Dalam keadaan hari ini, kehidupan rakyat begitu teruk. Bukan sikit. Saya nak jelaskan bahawa saya mendapat dapatan saya melalui kiriman apa semua tu, bahawa rakyat terlalu tenat. Kerja tak ada pendapatan. Yang kita tuntut adalah pihak pemerintah melaksanakan moratorium. Bagi tahu dekat bank. Sekarang ni bank dah mengejar. Mereka diburu mimpi ngeri. Kenapa harus rakyat yang harus tidur malam tak lena? Sedangkan mereka bernama pemimpin boleh berada dalam keadaan yang santai. Janganlah mereka bermain di pesta pantai air mata rakyat. Jangan. Kalau ini berlaku, kita tidak dapat menahan kebangkitan rakyat. Kenapa tidak dijadikan sebagai satu contoh apa yang berlaku di Thailand? Apa yang berlaku di Indonesia? Apakah kita mahu melihat keadaan ini sebagaimana di Jakarta, sebagaimana di Indonesia berlaku negara kita? Pemimpin harus memikirkan tentang untung nasib rakyat. Pimpinan harus mencari jalan usaha. Bagaimana untuk menyenangkan rakyat. Bukan mereka senang. Rakyat susah. Biarlah fair kalau mereka nak senang. Rakyat tak pernah dengar pun membuat rungutan. Bila 5-6 hari lepas saya nyatakan gaji Perdana Menteri banyak ni, gaji Menteri banyak ini. Tak ada. Bagi mereka okeylah. Kalau itulah peruntukannya. Rakyat menerima. Tapi kenapa mau dihimpit lagi dengan rakyat? Jadi saya bila terdapat saja, bila mendengar saja kenyataan daripada media-media massa tadi yang menyebut bahawa kemungkinan Tan Sri Muhyiddin pergi menghadap Agong untuk meminta agar Duli Yang Maha Mulia melakukan perintah darurat, timbul persoalan. Apakah kerana kemungkinan bajet yang akan dibentangkan ditolak? Atau apakah kerana mungkin Tan Sri Muhyiddin bakal mengalami undi tak percaya? Ya, jika mengalami hakikat sebenarnya, cara yang terbaik, saya rasa yang terbaik, tak lain tak bukan berundur sajalah. If you know that you don't have the trust anymore within the members of the parliament, kalau anda tidak lagi mendapat kepercayaan, mendapat dukungan daripada ahli parlimen, berkali-kali saya katakan, carilah jalan yang terbaik, beri alasan tak berapa sihat, berundur dengan terhormat. Rakyat lebih sayang begitu, jangan dihempapkan, jangan ditimpakan segala masalah anda itu kepada rakyat. Tak sepatutnya. Dan kalau ini berlaku, ini tentunya merobohkan hukum hakam demokrasi. Negara kita mengamalkan sistem demokrasi. Sistem berdemokrasi, raja berperbelanjaan. Ya, saudara ayah cik, jangan nanti rakyat tak mati kerana COVID tapi mati tak makan dan dibelasah alung sebab tak boleh bayar hutang. Betul, saya bersetuju dengan pandangan ayah cik. Ini kekhawatiran saya. Mereka, sebab itu saya katakan berkali-kali, mereka berada di anjung kuasa bercanda dengan air mata rakyat. Jadi soal sekarang, siapa nak tanggung makan minum anak isteri? Siapa nak tanggung pekerja yang sudahlah di syarikat penerbangan, pasti persidangan parlimen ditangguhkan. Jadi perbelanjaan pembayaran gaji kepada pajak awam untuk tahun 2021 mungkin mereka lakukan melalui kerana atas di bawah akta darurat. Okeylah itu. Tapi untuk tempoh berapa lama? Dalam bahasa Inggerisnya, for how long? Demokrasi untuk dipulihkan. Jadi dalam keadaan begini kita merasakan terlalu sedih lah. Saya amat kecewa kalau pimpinan negara tidak memikirkan soal rakyat, mahu membawa perintah darurat. Memang macam saya katakan semalam, mereka akan menggunakan di bawah perkara 55, 55 di bawah perkara 55, mereka nak menggunakan bahawa kuasa dulu yang Tuan Agong untuk mewujudkan prolog. Prolog ini, dia macam prolog lah. Prolog ini ialah parlimen diberhentikan atau digantung.
Jadi bila prorok ni berlaku, maka berlakulah konflik. Kerana itu saya melihat kenyataan media immediately selepas tadi, mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang zaman dia tu memang dia berdepan dengan kerasi yang cukup teruk dengan apa ini reformasi apa semua. Kota raya bagaikan terbakar, tapi tidak pula diumumkan darurat. Malahan beliau sendiri tahu bahawa kalau dia panggil pilihan raya, tentulah dia juga akan jatuh sebagai Perdana Menteri. Tapi tidak sampai mewujudkan perintah darurat. Jadi apa kenyataan media Tun Dr. Mahathir yang saya terima tadi? Kata Tun, tindakan menggantung parlimen atau darurat bagi menghadapi COVID adalah herah kerajaan. Artinya, Perdana Menteri sudah hilang majoriti. Ketakutan menghadapi undi tidak percaya dalam sidang parlimen adalah bukti demokrasi sudah mati. Rakyat perlu tahu helah Perdana Menteri dan rakyat harus mendesak agar darurat ataupun prorok ini ditolak. Balik kepada rakyat. Berkali-kali saya katakan, suara rakyat adalah kuasa keramat. Begitu juga dengan kenyataan daripada Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, beliau mahukan satu pengumuman darurat itu diperhalusi. Jangan terus buat pengumuman dan tidak hanya kerana kemerosotan sokongan di parlimen. Ya, boleh darurat kalau kita berantakan. Rakyat tenang. Tak kita dengar pun rakyat bertumbuk kerana COVID. Ada dengar tak? Kereta dibakar, rakyat demonstrasi. Tak ada. Rakyat bila dengar saja pengumuman yang dibuat oleh Tan Sri Nur Hisham bahawa COVID banyak ini, rakyat kata, ya Allah, berdoa. Ya macam Perdana Menteri lah, berdoa setiap malam. Mohon agar COVID ini segera berakhir. Memang kita tahu di Sabah, bertambah-tambah. Jadi kadang-kadang timbul persoalan rakyat. Muhammad Wahab, mungkin game matuk 95 juga darurat nak dibuat. Itu saya tak tahulah. Azwan Ali lah sekarang memang kecil ke? Dan live saya memang kecil kerana saya menggunakan telefon anak saya ni sebenarnya. Dia tak apalah, tak payah tengok muka saya pun tak apalah. Mungkin malam besok saya guna baliklah handphone saya. Tapi saya, yang penting saudara dapat melihat suara saya dan ada wajah yang dapat dilihat. Saudara Solihin Saleh, rakyat kita disiplin, bertamadun, sebaliknya menteri macam mana? So memanglah kita rakyat semua berdisiplin. Kita berdisiplin, kita menunggu apa saja arahan daripada pimpinan negara dan tak ada pula kita dengar demonstrasi, tapi tiba-tiba nak buat darurat. Saya pun terkejut sebentar tadi. Jadi dalam keadaan begini banyak orang bertanya, sepatutnya apa berlaku? Sepatutnya tak payah darurat, buat mageran aja. Kalau mageran ni siapa yang boleh yang boleh sesuai untuk memimpin? Saya kalau tanya pada saya, tentulah saya rasakan Yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah. Ya, saya memang ada menerbitkan satu buku. Jadi kalau saudara nak tahu tentang sejarah Yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah, saudara boleh lihat, boleh baca. Buku tu tajuknya Rahsia yang Tersimpan, yang terpendam. Jadi kalau nak order pun boleh. Hubunglah dengan anak saya. Buku Yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah. Banyak dalam tu beliau menyatakan keadaan bagaimana, apa rahsia sebenarnya dalam rahsia yang terpendam itu. Tetapi itu satu hal. Yang paling penting sekarang ni, kita mahu supaya kerajaan prihatin dengan rakyat. Jangan sembrono mewujudkan satu undang-undang, ini masalahnya. Saya bersetuju dengan Saudara Hafiz Mahamuddin. Politikus yang menyebabkan darurat. Punca apa? Punca apa? Kerana hilang majoriti. Jadi COVID-19 dia jadikan alasan. Jangan kita jadikan alasan. Saya gelak juga bila saya dapat kiriman daripada Saudara Ahmad Sabu. Dia ni pakar buat lawak. Apa kata Mak Sabu yang saya terima tadi? Saya senyum saya. Dia kata yang benar-benar darurat adalah Tan Sri Muhyiddin yang semakin hilang sokongan dan berlindung di sebalik COVID-19. Itu sebenarnya dia kata yang darurat adalah Tan Sri Muhyiddin.
Saudara Mak Azmi Mak Ali, tiada kajian dibuat oleh ahli kabinet implikasi dalam. Ini masalahnya, dia ngadakan mesyuarat pagi tadi, nak kaji macam mana, tiba-tiba saja dipanggil Panglima Angkatan Tentera hadir dalam mesyuarat itu. Lepas itu mengikut kata satu dua menteri, katanya dalam laporan Malaysia Kini dan beberapa web, bahawa ada menteri mengatakan bahawa keputusannya untuk mewujudkan perintah darurat. Dan selepas itu Tan Sri Perdana Menteri terus pergi ke Kuantan. Bila dah pergi ke Kuantan tu, apa usahanya, apa tujuannya, tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan persetujuan Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong. Kerana beliau tidak boleh nak mengumumkan darurat. Azhar Shah, zaman Pak Lah, Mudin nasihat suruh letak jawatan. Kena kat dia lain pula. Ini keadaannya. Shah Jun, Datuk, kes baru tiap-tiap petang tu pun bukannya tulus. Rakyat dah tahu dah. Ya, memanglah Syah. Jadi kita ada juga kita dengar sound saya kurang. Apa hal Pak sound saya kurang ni? Saya dah pegang ni pun kurang juga lagi ke? Sila-sila like kalau dengar suara saya. Saudara Ahwazir Mazrin, tu teman ada projek untuk memperbaiki hidup B840 dalam PKP. Tamsilan dari tuanku tu bermaksud orang-orang politik sila sibukkan diri. Panjat petai ke, panjat tualang ke, ambil madu ke, panjat kelapa ke, cuba rasa kepercayaan rakyat. Memanglah sepatutnya pemimpin harus menginsafi dan merasai kepedihan rakyat. Rakyat hidup sengsara sebenarnya. Jadi, okey. Bagi saya sekarang ini sebenarnya NSC ataupun National Security Council belum diwujudkan lagi. Sebenarnya kalau dia nak buat darurat, dia kena wujudkan Majlis Keselamatan Negara, National Security Council. Jadi chairmannya siapa? Pengerusi untuk NSC siapa? Pengerusi Magaran ni. Jadi oleh kerana Tan Sri Muhyiddin yang dilihat oleh rakyat sudah mengalami kehilangan majoriti, dia resign. Patutnya dia berhenti. Atau bolehlah dia kekalkan sebagai Perdana Menteri, tapi kuasa Magaran ni diberi kepada orang lain. Mungkin bagi pada Tengku Razili Hamzah. Jadi untuk menjaga air muka beliau. Kerana yang masih ada lagi, sewaktu Magaran yang diwujudkan adalah Tun Dr. Mahathir dan Tengku Razili Hamzah. Dua orang saja lagi. Yang lain dah tak ada dah. Yang tahu macam mana untuk mentadbir Rusnin, suara Datuk kuat juga ya. Kuat ke? Suara okey? Zizwan, suara Datuk Seri Kamal jelas dan terang. Okey. Saya bila saya tengok ni ada kata yang tak ni. Okey, yang gemuk. Yes, betul. Kalau dia buat darurat, masalah pada rakyat. Kerja sendiri macam mana semua. Ya, sistem koperasi, sokongan negeri, kuasa federal. Ini menyangkut banyak aspek. Bukan boleh tiba-tiba nak wujudkan darurat. Jadi yang saya katakan, mesti dah wujudkan NSC-nya. Bukan pagi-pagi panggil mesyuarat kabinet, lepas tu ambil keputusan, wujudkan darurat. Rakyat jadi bingung. Dengar rumus mengakak akan mengadakan darurat ini, stok market berdembum jatuh. Dan ini kesannya nanti, pelabur yang sedia ada pun akan tarik pelaburan dia. Melopong kita nanti. Kenapalah Tan Sri Muhyiddin begitu? Bagi saya zalimlah pada rakyat. Kenapa sanggup menzalimi negara? Kesan kalau kita wujudkan darurat ini, bukan hanya pada diri kita, bukan hanya pada rakyat, pada negara, pada ekonomi. Rakyat-rakyat di luar bandar macam mana? Shah Jun, suara Datuk kalau nyanyi sikit lagu Menimbang Rasa, best. Darah naik turun sikit. Saya naik darah kerana melihat pimpinan tidak memikirkan soal rakyat. Bagi saya lain tak ada. The most important bagi saya dalam hidup saya ni, pimpinan harus memikirkan soal rakyat. Mereka berada di tampuk kuasa kerana rakyat. Tanpa sokongan rakyat, mereka tak ada di situ. Sedarlah. Sedar diri. Jangan ingat dah jadi Perdana Menteri, dah jadi Menteri, duduk bersandar, duduk kursi empuk. Maka kepala rakyat nak diempuk. Ini terlebih. Saudara Yahya Abu Hashim, apakah kerajaan sekarang mengamalkan pimpinan didahulukan?
bukan pemimpin dahulukan. Yalah, dia bukan mengikat mengamalkan rakyat didahulukan. Saudara Mak Rashid, Mak Zain, betul saham jatuh hari ni. Hari ni saham mengelunsur. Tidak kena fikir. Dia seorang Perdana Menteri, Menteri Kabinet, kononnya Menteri Ekonomi, Menteri Kewangan, tentu tahu apa-apa sahaja pengumuman daripada kerajaan, kalau dianggap itu pengumuman negatif, tentulah ia akan merosakkan ekonomi negara. Kenapa nak dikoyak ekonomi kita yang sedang sakit? Ekonomi kita tengah mundur. Dan kita tidak ada jalan untuk memperbaiki ekonomi kita kerana ekonomi negara luar juga dalam keadaan tersepuk. Dengan keadaan apa berlaku di Thailand, tentulah ekonomi dia lumpuh. Apa berlaku di Jakarta, di Indonesia, ekonomi dia tentulah lumpuh. Apa berlaku di Vietnam, apa berlaku di China, apa berlaku di England. Di England saja, Perdana Menteri terpaksa mengeluarkan 1 trilion pound sterling hanya untuk menyelamatkan rakyatnya. Di Amerika begitu juga. Memanglah tak ada jalan walaupun mereka sedang berusaha untuk mengadakan pilihan raya. Kalau nak adakan pilihan raya, ada kalah. Amerika boleh. 8 juta rakyat Amerika yang kena jangkitan virus corona. Tak ada masalah dia dah buat pilihan raya pun. Matlamat, damage done by UMNO Presiden. Sepatutnya perlu kacau kerajaan PN yang dah halfway. Nak kacau awal lagi penubuhan PN. Bila kerajaan tak dilihat membantu, kes di mahkamah, dah harta UMNO tak datang. No, ini bagi saya bukan damage done by UMNO. Tak baik saudara menuduh UMNO. Janganlah saudara tuduh parti UMNO. Saya tak senang kalau menuduhkan rumah UMNO ini. Jadi saudara Jamal Muhammad, Datuk dah lama politik Melayu ni mundur. Memakan bangsa sendiri. Politik Cina yang fokus. Jadi, saya baca setengah dah hilang. Jadi, Hishamuddin bin Abdullah, saya rasa dalam darurat bagi Panglima ATM sebagai Ketua Pentadbir Negara. Ini pernah berlaku. Dulu waktu Tun Razak, bila Tun Dr. Ismail mahu mewujudkan Mageran 1969, memang waktu itu Tun Dr. Ismail juga, dia memang tegas. Dia kata payah-payah sangat bagi askar ambil. Tetapi Tan Sri Ibrahim kata tak boleh. Waktu itu Tan Sri Ibrahim sebagai Panglima Angkatan Tentera. Dia kata, once you give the power to military, it's very hard for them to release back. Artinya, sekali kamu dah bagi kuasa kepada pihak tentera, mereka sukar untuk memulangkan kuasa itu kepada demokrasi. Ini juga yang berlaku di Indonesia, ini berlaku di Thailand. Akhirnya berlaku coup d'etat ataupun rampasan kuasa. Kita tak mahu mengizinkan situasi yang sebegitu. Apa yang kita harapkan adalah pimpinan merasai supaya kita wujudkan Mageran. Itulah yang terbaik. Jadi Tun Razak, Tun Dr. Ismail mewujudkan Majlis Gerakan Negara dengan Tun Razak sebagai pengurusi, Tun Dr. Ismail sebagai Timbalan Pengurusi. Tidak usik pun almarhum yang mula Tengku Abdul Rahman. Jadi Tengku Abdul Rahman kekal sebagai Perdana Menteri. Jadi Zainal, darurat untuk kawal COVID atau selamatkan jawatan PM. Ini persoalan sekarang ini, saudara Puan Zizah Jane, inilah yang menjadi persoalannya. Saya menerima hari ni penuh dalam saya punya phone, habis bateri. Terpaksa cari elektrik, jadi siau juga nak charge bateri tu. Kita tengok handphone dan pakai sambil kita charge, sampai tu kita gunakan handphone, tak baik untuk keselamatan. Nanti meletup tu. Takut juga saya. Tapi dah terpaksa lah sebab banyak sangat. Semua bertanya, kenapa perlu ada darurat? Kenapa perlu diwujudkan perintah darurat? Apakah untuk menyelamatkan rakyat atau nak menyelamatkan Perdana Menteri dan jawatan jemaah kabinetnya? Susah sangat. Buatlah pilihan raya umum. Biar rakyat menentukan. Berkali-kali saya katakan, suara rakyat, kuasa keramat. Kembalikan balik kuasa itu kepada rakyat. Martin, hello Datuk. Hello everyone, we are one Malaysia. Love my country, I love Malaysia. All the best to everyone. Memang saya bila dapat kiriman macam daripada Martin ni itu, tersentuh hati dan perasaan saya. Kita rakyat Malaysia ni semua kita dah wujud dengan harmoni. Betul lah kita berbalah dari segi politik. Itu semua disebabkan oleh pimpinan politik yang mewujudkan politik rasis, racial politics, divide and rule, pecah dan perintah. Tetapi bagaimanapun kita masih lagi unite. Kita masih lagi berada dalam satu kumpulan warga bangsa yang cinta damai. Kita hidup dengan penuh keharmonian.
Kenapa nak dikocakkan keharmonian ini dengan mewujudkan perintah darurat? Saya amat terperanjat. Sebab sebenarnya hari ini saya nak mengulas tentang apa yang berlaku dalam ketidakpekaan pimpinan terhadap kepincangan yang berlaku dalam MAS, kepincangan yang berlaku dalam syarikat membekal kapal-kapal kepada TLDM. Saya dah siap dah saya punya paper. Tapi hari ini tak boleh saya bincang lah sebab ini masalah penting ni. Rakyat perlu diberi pengetahuan. Tapi kalau saya refer balik kenyataan saya semalam bila saya kata prorok, mungkin orang tak nampak, tak mau ambil kisah. Mungkin ada yang tertawakan saya. Selalunya saya memberi imbasan apa yang saya tahu, saya tak mau ledakkan begitu mendahului apa dapatan saya. Adnan, lantik S2O ganti Anwar Musa, Datuk. Ini bukan soal pelantikan S2O, pelantikan Anwar Musa. Ini semua bagi saya mereka mencari laba di atas keperihan rakyat. Datuk, adakah pembentangan belanjawan tak jalankan, tak dapat dijalankan, tiba-tiba istiadat darurat akan menyusahkan ekonomi rakyat pada 20. Ini yang saya katakan. Maka saya kata bahawa Perdana Menteri dan anggota jemaahnya sudah tercium bau. Besar kemungkinan kalau Parlimen bersidang pada 2 November nanti, maka mereka akan diusir keluar daripada anjung kuasa Seri Perdana. Ini yang saya katakan berkali-kali. 2 minggu dulu pun saya katakan, minggu lepas pun saya dah bagi tahu bahawa Tan Sri Perdana Menteri sudah mengalami depreciate of trust ataupun sudah mula kemunduran, hilang keyakinan. Jadi cara yang baik secara terhormat menghadap Agung, resign. Serahkan kuasa pada Agung, Agung memikirkan sama ada nak wujudkan pilihan raya ke, atau Agung nak melantik satu orang yang baru ke. Tapi perjalanan demokrasi ini perlu diteruskan. Jangan dihalang. Bukan tak boleh, seandainya Parlimen besok bersidang, usul dia tak percaya, okeylah, tak sempat nak dibawa ini bajet, ya. Boleh diwujudkan darurat ekonomi saja sebagaimana yang dilakukan oleh Dr. Mahathir sewaktu kita menghadapi masalah serangan serangan mata wang terhadap negara. Jadi wujudkan waktu tu. Boleh, Agung boleh sign, tak ada masalah. Tapi janganlah dikatakan perintah darurat. Darurat ini implikasinya terlalu besar. Rakyat akan hilang pekerjaan total. Stand still. Pejabat-pejabat tutup. Bukan saja di Kuala Lumpur. Menyeluruh kepada seluruh negara, seluruh negeri. Jadi, apakah kita mempunyai cukup makanan? Persoalan saya. Zid Izwan, PM dah gila kuasa. So, jadi, keadaan begini, saya merasakan tidak sewajarnya diwujudkan diwujudkan perintah darurat. Tak perlu. Jangan kita bersindung pada COVID-19. Rakyat dah tahu. Warga Sabah sepatutnya tutup Sabah. Ini kerana Sabah itu berlakunya COVID begini kerana mereka juga yang menghambat kuasa. Walaupun mungkin bukan. Tapi dapatan rakyat, pemikiran rakyat merasakan bertambahnya COVID di Sabah itu kurang daripada berlakunya pilihan raya negeri. Datuk, kami rakyat biasa ni perlu juga tahu apa yang berlaku sebenarnya yang terjadi dalam politik Malaysia. Setiap hari mesti ada berita yang mengejutkan rakyat. Rakyat pun jadi panik. Harap dapat sampai... saya memberi pencerahan saban malam. Tapi kadang-kadang waktu saya memberi pencerahan itu, ada saya selitkan sesuatu. Contohnya yang saya dapatan saya. Ini dapatan saya, benda tak boleh disahkan. Sepatutnya tadi Tan Sri Perdana Menteri membuat pengumuman di kaca TV. Saya kembalinya bertemu dengan Agung. Tetapi tidak berlaku. Apakah besar kemungkinan Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong menolak? Kalau ini berlaku, kita bersyukur. Kita hidup di bawah payung naungan Tuanku. Saya berkeyakinan Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong tentulah meletakkan kepentingan rakyat mengatasi segala-galanya. Bagi Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong, pada baginda,
My people, rakyat baginda, itu lebih penting. Jadi kalau Perdana Menteri datang, suruh gamak file, dia kata, you fikirlah, kalau you buat benda gini, macam mana? Macam saya katakanlah, apakah cukup makanan nak buat darurat ni? Berapa lama tempohnya? 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ataupun 6 bulan. Jadi apakah kerana kamu mahu memegang kuasa lagi dalam tempoh 6 bulan lagi, kamu wujudkan pemerintah darurat? Itu tak betul. Kuasa dah tak ada, sudahlah. Kenapa diundang kebencian rakyat? Sebab itu saya berkeyakinan. Saya berkeyakinan bahawa ambasi hidup rakyat mungkin lagi teruk 2021. Itu nanti kita bincang sikit lagi. Saya nak ceritakan ni bahawa kalaulah benda begitu, saya berkeyakinan lah. Keyakinan saya pasyaf orang bangang macam saya ni lah. Saya rasa tuanku tolak. Dan kita sama-sama berdoa. Dan seandainya Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong menolak permintaan untuk diwujudkan darurat ini, maka kita harus mengadakan sujud syukur. Kerana kalau kita nak buat darurat, pertama-tama sekali saya dah kata, cukup ke kita makanan? Kalau nak buat darurat, tempoh berapa lama? 60 hari? Apa 6 bulan? Kalau 60 hari, adakah stok beras negara kita ni cukup untuk 60 hari? Sedangkan saya berulang kali menyatakan bahawa stok makanan kita tak cukup. Beras kita tidak akan sampai untuk 2 atau 3 bulan. Dia sebulan ke bulan. Sebab kita bagi pada syarikat, 4 syarikat yang mengimport masuk beras. Sebab itu saya kata dulu lagi, hentikan penguasaan kapitalis ni. Buka AP ni. Siapa yang ada kawan-kawan dia apa semua, connection dia apa semua, biar dia bawa masuk makanan. Kita adakan stok makanan. Datuk minta mohon solat Jumaat dan solat Jumaat. Ya, kita minta ini. Salih Talib, Muhyiddin jumpa Agung nak tak jawatan, saya tak tahu. Itu saya tak tahu. Tapi kalaulah tadi, saya berdasarkan kepada keputusan mesyuarat kabinet. Keputusan mesyuarat kabinet yang dikatakan, yang dilaporkan oleh Malaysia Kini, yang dilaporkan oleh beberapa portal news, bahawa ada menteri memberitahu bahawa kerajaan mahu mewujudkan darurat. Jadi berdasarkan kepada apa yang di dapatan saya itu, ini membuatkan saya percaya kerana semalam telah pun diwujudkan satu persepsi bahawa Tan Sri Perdana Menteri akan memanggil mesyuarat tergempar semua menteri-menterinya. Dan hari ini ternyata benar. Bila mesyuarat tergempar diadakan, dipanggil pula Panglima Angkatan Tentera. Saudara Mat Zaidi, Datuk, kalau jadi darurat, kami duduk KL ni tak sempat nak tanam ubi kayu. Ayolah kita makanlah jeriji besi tu. Kita buka rumah kita, papan-papan yang ada tu kita rebuslah. Ini yang saya katakan. Norizan Sapar, semoga tuanku menolak darurat. Kita sama-sama berdoa. Seandainya Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong menolak darurat ini, kita mestilah berdiri teguh di belakang tuanku. Bagi saya tiada lain, tidak bukan terbukti bahawa Baginda Agong adalah payung mahkota kita, merupakan satu orang yang benar-benar prihatin pada rakyatnya. Saya nak bercakap ni nak mengalir mata. Kerana keprihatinan baginda itu tidak lain tak bukan hanyalah untuk rakyat. Kita bersyukurlah mempunyai seorang raja. Taram Shah. Mungkin Duli Yang Maha Agung minta masa untuk berbincang dengan majlis raja-raja. Itu juga ada possibility. Itu juga ada kemungkinan. Tetapi bagi saya yang paling penting, kalaulah nak diteruskan, memanglah Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong berkali-kali saya katakan, baginda tidak boleh membuat keputusan ad hoc. Kerana beliau merupakan Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong berada di sana dalam keadaan sebagai agung paramount, bukan supreme, bukan absolute supreme. Dia ikut amat ikut. Jadi baginda mesti menghormati juga dengan dia brother rulers. Saya berkeyakinan akan dipanggil mesyuarat raja-raja membincangkan. Saya yakinlah raja-raja tidak akan setuju untuk diisytiharkan darurat. Paling tidak pun mungkin majlis raja-raja bersetuju untuk diwujudkan pemanggilan. Majlis Gerakan Negara ini paling sesuai. Bila Majlis Gerakan Negara ini diwujudkan, maka perjalanan berjalan. Cuma politik. Itu saya katakan tadi, darurat politik. Jangan kita berlindung di sebalik darurat COVID. Jangan diperbodohkan rakyat.
Kita dah lalui sejak bulan Julai. Mac, Februari. Dah bulan Februari kita tiap-tiap malam masalah COVID. Tiba-tiba darurat. Ya Abu Hashim, nak tanya, ketika darurat kata tadi pejabat tutup, bank tutup, perlukah bayar hutang pinjaman dengan bank? Ini masalah yang kita minta moratorium. Saya berkeyakinan kalaulah Majlis Gerakan Negara atau Pemagera diwujudkan, maka mereka akan menangani satu persatu. Sebab itu dia kena ada jawatankuasa dia, yang menjaga hak awal ekonomi, akan berbincang dengan semua bank, freeze dulu sehinggalah kita selesai menangani semua masalah. Ini tidak. Jadi bagi kalangan rakyat yang suka nak tunggu sangat Februari ini, Mahkamah Satok Menteri tak berubah lagi. Makan besar kot. Bagi saya lah, kalau boleh menteri ni tolonglah fikir pada rakyat sikit. Jadi sebab itu untuk pilihan raya akan datang saja saya berfikirlah. Amir Shah, Kerajaan Muhyiddin sepatutnya sudah tembak. Memang saya tidak menafikan. Sebab itu sabar malam 3-4 malam dulu pun saya dah kata, apabila Datuk Seri Najib menyatakan bahawa hilang sokongan pada Kerajaan Perikatan Nasional, apabila Yang Berhormat Mulia Tengku Razali menuntut agar speaker mengizinkan usul ini bawa oleh Tun Dr. Mahathir, apabila Datuk Nazir Aziz menyatakan eloklah diadakan usul undi tak percaya ini untuk kita mengadakan pilihan raya umum, ertinya waktu itu, saat itu beliau dah tumbang. Saudara Mas Rizal Norima, kalau Agong menolak darurat, melantik Tan Sri Yassin terus menerajui kerajaan, adakah kita beri teguh pada keputusan Agong? Saya rasa kalau Agong menolak darurat, melantik Tan Sri Muhyiddin terus menerajui kerajaan, adakah rakyat cinta damai, demokrasi menuntut supaya mereka yang dilantik itu biarlah mendapat sokongan di kalangan, wujudkan balik demokrasi ini. Jangan letakkan pisau dekat tengkuk raja. Jangan letakkan pistol di kepala rakyat. Kamu tak nak darurat, terima Tan Sri Muhyiddin. Itu tak betul ni, Saudara Mazlan. Itu tak betul. Itu cara yang amat itu dah jadi macam dipanggil, ada sebuah negara itu negara republik, banana republik. Dia letak pistol, take it or leave it, ataupun Russian Rolex. Pam. Tak boleh begitu. Taram Shah Saleh, mohon live malam ini tambah masa Datuk. View dah 1.6. Ya, saya masalahnya sekarang ni kadang-kadang keizinan daripada admin. Kadang-kadang tak bagi saya lebih daripada 1 jam. Tapi jangan risau, saya akan sentiasa berbicara. Datuk, nak tanya, siapa penasihat agung untuk buat keputusan? Saudara Samsul Anwar Junaidi, saya merasa yakin bahawa istana kita ni, istana agung kita ni bukanlah mudah-mudah begitu. Baginda juga mempunyai penasihat undang-undang. Jangan lupa ya, semua mereka ini bertanggungjawab pada agung. Ketua Polis Negara, polis diraja. Jadi polis bertanggungjawab kepada agung. Askar juga bertanggungjawab pada raja, askar Melayu diraja. AG, iaitu Attorney General, penasihat peguam negara, juga menasihat agung, hakim-hakim. Perlu diingat, berkali-kali saya katakan bahawa sistem pemerintahan kita di sini, raja berperlembagaan. Raja di atas sekali. Kerajaan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Bukan kerajaan Malaysia. Kerajaan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Cuma benda ni hilang selepas peristiwa Tengku Razali lawan dengan Tuan Mahathir Mohamad. Tu jadi kerajaan, urusan kerajaan. Ini matraman, pinjaman daripada Jepun saja dibuat, banyak bantuan rakyat ditarik dengan alasan kerajaan tak ada duit. Sengaja dibuat untuk burukkan Najib. Kita tidak mahu menyentuh peribadi sesiapa. Ya, bagi saya tak menyentuh peribadi sesiapa. Saya cuma nak bercakap dari soal dasar. Dasarnya sekarang ini, apakah negara kita ada duit? Benarkah negara tidak punya wang? Yang Muhammad Mulia Tengku Razali dah kata, apa susah sangat? Tak ada duit sangat, cetak je lah dia kata. Ini bahasa kasar lah tu.
tentulah ada ruang, tentulah ada caranya. Wang berlega dalam negara. Dan kita mempunyai simpanan yang kukuh. Tak ada masalah sebenarnya. Sebab itu, bila berlaku keadaan begini, jangan kita istilahkan darurat. Bila kita istilahkan darurat, orang yang simpan dalam bank kita ni segera dia tarik. Ini masalahnya. Kersani Malaya, malang betul Malaysia dapat pemimpin singkat akal. Sampai nak pilih darurat, singkit akal. Tak, saya rasa kita bukan saja Malaysia, rakyat. Rakyat, kesian. Kalau darurat, saudara tahu tak darurat, suasana yang cukup genting. Nah, adakah peristiwa, saya ulang lagi, adakah peristiwa di Johor, kita tengok, gerombolan 10-20 orang, beramuk, bakar bangunan? Tak ada. Adakah kita tengok, gerombolan bergaduh besar di Kelantan? Tak ada. Adakah kita tengok, ada rakyat yang kena keronyok, 20 orang, 30 orang, berambil pedang, berpistol, bertembak-tembak di Pulau Pinang? Tak ada. Adakah kita tengok pergaduhan besar di Kuala Lumpur? Tak ada. Rakyat menerima apabila dikatakan mulai 12 tengah malam, perintah kawalan pergerakan bersasar diwujudkan di Selangor, di Kuala Lumpur. Rakyat akur. Tak ada bising. Kenapa nak diwujudkan perintah darurat? Ini persoalannya. Jadi, apakah kerana mereka sudah menghidu? Sebab tinggal lagi 9 hari. 9 hari, maka diadakan persidangan parlimen. Waktu itu, kalau berlaku usul undi tidak percaya. Jadi tak nak malu. Wujudkan perintah darurat. Ini masalah. Kenapa saya katakan perintah darurat? Kerana dalam mesyuarat tadi dipanggil Panglima Angkatan Tentera. Takkanlah mesyuarat kabinet memanggil Panglima Angkatan Tentera. Kabarnya Ketua Polis Negara pun hadir juga. Artinya, tidak lain tidak bukan adalah ke arah untuk mewujudkan perintah darurat. Datuk, benarkan pengeluaran di akaun 1 kursi untuk settle hutang. Bukan soal sekarang ni, bukan soal kita. Sepatutnya kerajaan hari ini tunggu dulu. Bagi tahu bank. Bank untung berbilion-bilion. Dan saya jangan lupa, apabila Tan Sri Muhyiddin mengumumkan bahawa bantuan prihatin dan rancangan ekonomi 250 bilion, bukan sikit duit. 250 bilion dikeluarkan daripada khazanah negara. Yang mengendalikannya bukan EPF. Yang mengendalikannya bukan PNB. Yang mengendalikannya adalah bank. 250 bilion bukan sikit. 250 bilion. Itu diumumkan melalui KCTB. Dan kita persoalkan berapa ramai yang dapat. Malahan keprihatinan Makcik Mekiah, Makcik Bedah, Pak Salih, apa semua tu, katanya 10 bilion. Ada kata 20 bilion. Ada kata 30 bilion. Saya yang warga emas begini dah jadi warga perak. Tak dapat. Ingat nak terasa juga kan. Maklum sajalah kalau kita dapat nak merasa nikmatnya bantuan prihatin. COVID-19 tak ada pula. Kalau saya tak dapat, apa ada warga-warga yang lain? Jadi dalam keadaan begini, wang itu disalurkan pada bank. Bank dia berniaga, antara mereka interbank. Kalaulah 1-2% dia dapat, dalam berapa bulan dah, dan 6 bulan dah. Wang itu berlegar antara bank dengan bank. Tentulah jumlah yang keuntungan begitu banyak. Cuma yang kita minta, berapa jumlah sangat? Okeylah dia kata, sebab itu melibatkan 4 bilion ataupun 20 bilion. Alright. Apa besar sangat 20 bilion? Bukan 20 bilion itu hilang. Bukan 20 bilion itu hilang macam mana kita berniaga forex. Duit itu ada kekal, itu sebagai hutang. Bila saja rakyat ada pekerjaan, ada pendapatan, mereka akan bayar balik. Cuma ditangguhkan bayaran. Tak boleh. Pelahap sangat ke Bank Malaysia ni? Saya akan duit orang susah, orang dalam keadaan tenat yang tak ada kerja pun kau paksa juga. Kau tak bayar, aku lelong rumah. Tak bolehlah begitu. Bagilah kelegaan, adalah sedikit keprihatinan, adalah sedikit perasaan kasihan belas. Engkau membuat untung. Engkau membuat untung berbilion. So, bila keadaan negara dalam keadaan begini, kenapa kamu tidak boleh langsung ada perasaan, ada hati lah. Memanglah semalam saya katakan, bank memang dia tak ada hati. Bank tak ada mempunyai hati. Pada dia, kau hutang aku 30,000, cukup bulan kau kena bayar, kau kena bayar.
Kalau kau tak bayar, aku saman kamu. Saman, seret ke mahkamah. Seret mahkamah, jatuh hukum, muflis. Itu perangai bank. Jangan sampai rakyat bangkit nanti dibakar dek rakyat bank-bank semua ni. Kadang-kadang saya terbakar juga sikap bank-bank ni. Jadi kalau lah jadilah PM, sedap cakap, senang cakap. Dia bila dah jadi Perdana Menteri ni lain. Bila cakap saja ni banyak orang ikut. Sebab itu semua orang berlumba-lumba nak mengejar jawatan di anjung kuasa Seri Perdana. Bagi mereka lain tidak. Dapat jawatan itu hidupnya mewah. Dapat jawatan sebagai memanda menteri, hidupnya kaya raya. Tak kaya macam mana saya dah cakap itu hari. Jadi Perdana Menteri pun lebih 100,000 sebulan. Jadi menteri pun 50,000. Timbalan menteri pun 30,000. Ada pegawai, ada orderly, di rumah sendiri, makanan semua cukup. Rumah dikawal 24 jam oleh pihak polis. Apa dia risau? Soal nak jadi jenayah, tak jenayah pun mereka tak peduli apa-apa sebab rumah dikawal oleh anggota polis. Perjalanan mereka ada pihak polis yang mengawal mereka. Naik kereta, ada orang buka pintu. Ada ADC-nya pegawai polis. Ada supirnya, ada drivernya. Sebut nak ke mana pun, minyak ada kereta sentiasa berisi. Kita ni rakyat yang biasa ni. Start kereta tengok lip-lap, dah bagi signal, minyak dah nak habis, dah kering. Dapat tahu pula harga minyak naik pula 10 sen, garu kepala. Kita rakyat biasa ni, mereka tak ada rasa apa pun. Jadi kerana itu, saya mengharapkan kalau boleh, janganlah mereka bernama menteri melakukan tindakan terburu-buru yang menyusahkan rakyat. Adakanlah sedikit perasaan. Kerana kesan daripada tindakan untuk mereka melakukan pemerintahan darurat ini bukan kecil anak. Darurat bukan sesuatu sebagaimana kita kata perintah kawalan pergerakan. Tidak. Apabila diumumkan darurat, kalaulah dikri itu ditandatangani oleh Duli Yang Maha Mulia Yang Di-Pertuan Agong, maka waktu itu juga ekonomi kita menuju kehancuran, menuju kelumpuhan, dan kehidupan rakyat semakin terus tertekan. Saya berkali-kali minta kepada mereka yang bernama menteri, mereka yang bernama Perdana Menteri, mereka yang duduk di anjung kuasa Seri Perdana itu, jangan sekali-kali kamu bermain dengan air mata rakyat. Jangan bercanda di tepi pantai kesedihan, kepiluan dan keseksaan hidup rakyat. Ingatlah, kalau kamu sayang pada rakyat, rakyat juga akan sayang pada kamu. Tapi sekali rakyat akan bangun, ya Tuhan, susah saya nak menjangkakan apa yang akan berlaku. Oleh itu, saya mengharapkan pimpinan di anjung kuasa Seri Perdana berlega-legalah hati sedikit. Jangan tergopoh gapah untuk mengambil satu tindakan, tidak lain tak bukan, hanya kerana untuk menjaga, untuk memastikan kuasa yang ada di tangan kamu itu kekal pada kamu. Kita bincang lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga saudara bahagia. Berdoa kita malam ini agar Duli Yang Maha Mulia Yang Di-Pertuan Agong tidak bersetuju dengan tindakan kabinet. Sekian, terima kasih.